Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Amin, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Tuan-Tuan Guru, para ahli ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya Tuan-Tuan hadirin hadirat tak ada yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah SWT kerana dapat juga saya menghadirkan diri dalam majlis ilmu walaupun lambat datangnya. Minta maaf lah ya kerana lambat datang tu. Saya baru balik dari Ipoh. Kerana sekarang ni hidup kita ni memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sekarang ni sedang mengalami ujian dari Allah lah ni. Saya pergi melawat isteri saya di Ipoh tu. Balik-balik sampai ke Kampung Jaya, sudah pukul 7 orang. Dan Allah dan kencing kejap je. Tengah ambil uduk, terus datang. Tengok-tengok, orang dah habis semayang. Tengah berik. Alhamdulillah, dapat ada orang semayang belakang tadi. Dapat saya berjemaah dengan dia. Itulah kehidupan ni tuan-tuan dan puan. Memang diuji oleh Allah. Tadi dah saya bacakan ayatnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia, iaitu Tuhan yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Jadi hidup ni memang ujian. Diuji dengan berbagai-bagai perkara. Allah mengkabul Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Kata Allah, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Surah Al-Baqarah ayat juzuk yang kedua. Saya dah lupa ayat berapa ya, itulah. Maksudnya dalam Melayunya, kamu akan diuji. Everybody will be tested, no exception. Semua akan diuji oleh Allah SWT.
Apa ujiannya? Diuji dengan ketakutan. Diuji dengan kelaparan. Diuji dengan kekurangan harta benda. Diuji dengan kekurangan buah-buahan. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Wa basyiris sabirin. Dan berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Siapa yang sabar itu? Allazina idza asabatuhum musibah, iaitu mereka-mereka apabila ditimpa musibah kepada mereka, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat selawat dari Tuhan mereka. Allah selawat, bukan selawat untuk dia, selawat kepada Nabi. Bukan selawat kepada orang terima yang dapat musibah tu. Dia selawat kepada Nabi, tapi pahalanya untuk orang yang menerima musibah. Untuk kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dia dapat rahmat. Rahmat lagi hebat kegunaan daripada selawat. Selawat tu pahala tu. Dan Allah bagi rahmat pula tu bagi mereka-mereka yang sabar. Rahmat guna dah. Siapa tak nak rahmat ke tangan? Siapa tak nak rahmat dari Allah angkat tangan? Nak ke tak nak? One more time. Nak ke tak nak? Buat apa? Buat apa rahmat? Bihun boleh maman. Nasi boleh mamam. Canai boleh mamam. Air boleh minum. Rahmat nak buat apa? Nak melayakkan diri masuk ke dalam syurga. Kerana kita kalau masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Tadi dapat sabar, dapat pula rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat 3. Dapat selawat dari Tuhan mereka, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dapat petunjuk. 3 tu adalah memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang sabar. Sebab bila nak sabar tu kena diuji oleh Allah SWT. Saya sekarang sedang diuji lah. Dengan penderitaan isteri saya. Jadi mudah-mudahan saya sabar menghadapinya. Bila sabar, dia antara orang yang dapat masuk syurga dengan tanpa hisap, ialah orang yang sabar. 7 golongan manusia masuk syurga tanpa hisap. Yang boleh kita usahakan sabar. Golongan yang pertama masuk syurga tanpa hisap ialah rasul-rasul. Tak ada pun. Kalau ada pun nama siapa boleh. Saya nama rasul tapi bukan rasul. Ada juga tuan-tuan yang ada nama siapa dengan rasul, tapi bukan tuan-tuan, rasul lah. Nama siapa mungkin, nama Musa rasul pun Musa juga. Ada nama Isa rasul pun Isa juga. Ada nama Muhammad rasul pun Muhammad juga, tapi bukan dia. Yang dia rasul betul-betul masuk syurga tanpa hisab. Yang kedua Nabi-Nabi, walaupun nama siapa, tapi dia bukan Nabi. Nabi itu hanya zaman-zaman dulu aja yang ada Nabi. Sekarang ni tak ada dah. Yang ketiga sahabat-sahabat besar, seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya. Itu masuk syurga tanpa hisab. Itu nombor 3. Yang keempat, wali-wali. Ini ramai wali depan saya ni. Tapi wali itu tak pakai. Itu wali nikah. Tindak wali Allah. Wali Allah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Seperti Ibrahim Adham. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan sebagainya. Itu wali-wali Allah. Yang kelima. Yang keenam, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Itu nampak masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima, orang yang mati syahid. Bukan yang keenam. Yang kelima, orang yang mati syahid masuk syurga tanpa hisab. Seperti Sayyidina Ja'far. Seperti Sayyidina Hamzah. Yang mati syahid itu. Seperti Yasir, isterinya Sumayyah. Itu orang mati syahid. Masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang sangat sabar. Itu yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Besar pahala orang sabar tu. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyak. Terlalu banyak. Dan yang ketujuh, ini tak ada. Di Malaysia ni payah nak cari.
Iaitu orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya. Ada yang miskin no? Apa tak ada? Balik nak kata apa benda makan rumah ada? Duit kupang tak ada? Ada? Tengok-tengok. Tengok. Kalau ada saya nak bagi duit ni. Tak banyak RM1 lah bagi orang makan. Di sana ada pasal malam. Ada? Di Malaysia ni pun ada. Tapi di luar negara ada tak? Di Palestin ada tak? Di Syria ada tak? Di Burma ada tak? Di mana-mana pun di luar negara banyak. Di Bangladesh ada. Itu golongan masuk syurga tanpa hisap. Di antaranya orang yang sabar. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang yang sabar. Dapat kita masuk syurga tanpa hisap. Kerana Allah janji ni. Wa basyiris sabirin. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Itu mukadimahnya. Dah maaf lah lambat datang. Mana buatnya? Ada alasan. Bukan sengaja tak. Saya pun cuba nak cepat je tadi. Tapi saya bukan saya yang mau tokarnya. Kalau saya mau tokar lagi lambat. Tokar laju. Tapi driver hanya slow. Tokar laju. Pijo tu laju tu. Tapi driver yang slow. Kapca yang motong ni. Anak mau tokar tu. Laju je lah. Tapi tak boleh cash time juga ya. Alhamdulillah sampai juga dalam masanya dapat saya menjalankan memberi kuliah pada malam ini. Baik, untuk malam ini kita sambung hadis yang ke-17, betul? Ya, betul kan? Dan sudah saya baca yang ke-16 ya, betul tak? 18? 18 lah. Saya ikut je. Betul 18. Hadis yang ke-18. Ya, orang meminum khamar dan menamakannya bukan khamar. Betul? Khamar tu arak. Ya? Dah baca dah? Sekarang ni? 19? Lantak lah. Yang nak haji tuan-tuan bukan saya. 19 ya? Alright. Yang ke-19. Sedikit laki-laki dan banyak perempuan. Itu hebat tu. Lelaki sikit, perempuan banyak. Hadis yang ke-19. Ini berlaku di akhir zaman. Lagi akhir zaman, lagi lambat, lagi dekat-dekat nak kiamat tu, lagi ramai perempuan daripada lelaki. Sekarang ni pun begitu juga. Perempuan ramai. Saya ngajar, saya tahulah. Kalau waktu duha tu, kuliah duha tu, ramai perempuan. Lelaki ni lah ramai. Internet ke tu ramai benar ni. Tapi kalau perempuan penuh ni tau. Ada tempat-tempat yang ngajar tu kira 200 orang ada. Kira dah ramai tu. Tapi kalau yang selebriti betul-betul tu bukan 200 orang, 200,000 orang datang. Itulah di universiti yang ramai orang perempuan. Bagaimana? Di kolej-kolej yang ramai orang perempuan. Di kilang-kilang ramai orang perempuan. Orang lelaki sikit tak ramai. Esok dekat nak kiamat betul-betul besok, nisbah lelaki dan perempuan ialah seorang lelaki 50 orang perempuan. Dengar kita mana? Dah dekat dari kiamat esok. Dah ditiup sampai kala esok. Dah sapah lagi tak ada boleh sebut nama Allah, tak ada siapa yang nak nyebut nama Allah. Nisbah lelaki dan perempuan ketika itu seorang lelaki 50 orang perempuan. Siapa nak isteri 50 orang, tunggu hari dekat-dekat kiamat tu. Dia memang tak ada pilihan. Lantaklah tu yang bangkit, jambi dia itu je ada, pilih je. Tu yang berlaku di akhir zaman ya. Hadis sekarang yang ke-19. Sedikit lelaki dan banyak perempuan. Anas. Anas ni namanya Anas. Bapaknya namanya Malik. Anas bin Malik. Maknya lagi masyhur. Maknya nama Ummu Sulaim. Anas bin Malik ni diserahkan oleh Ummu Sulaim tu kepada Nabi daripada kecil lagi. Menjadi khadam kepada Nabi. Bukan hamba ya. Khadam. Pembantu Nabi. Berhijrah bersama-sama dengan time Nabi hijrah. Dia pun hijrah juga. Maknya Ummu Sulaim. Janda. Dipinang oleh seorang yang terkenal di Madinah ketika itu. Namanya Abu Talha.
Kata dia Ummu Sulaim, saya bukan tak nak. Saya bukan tak nak. Tapi abang belum Islam lagi ketika itu. Masa itu Madinah tak ramai orang Islam lagi. Nabi pergi ke Madinah tu menyebarkan Islam lah. Jadi abang tak ada Islam ni, macam mana saya nak kahwin dengan abang? Kalau abang dakkan saya, kata dia Ummu Sulaim, abang masuk Islam, barulah saya nak kahwin dengan abang, katanya. Apa kata dia Abu Talha? Tak kira. Kalau dah ada bagi tawaran tu, kalau abang nak menerima tawaran saya masuk agama Islam, saya akan jadikan kalimah syahadah tu sebagai mas kahwin untuk saya. Tu mas kahwin, belanja kahwin untuk saya tu. Saya akan terima kalimah syahadah tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai mas kahwin untuk saya. Kata Ummu Sulaim, ngabur pada Abu Talha, "Ata dapat kahwin peri, siapa tak nak kenal? Siapa tak nak kahwin peri?" "Ndak lah," katanya. Tak ada bunyi cakapnya orang Madinah, cakap Arab lah. Jadi nikahlah dia. Nikahlah Ummu Sulaim tu dengan Abu Talha. Bukan anak ni, bukan anak dia, itu anak tiri Abu Talha lah. Anak tu anak Ummu Sulaim. Dia bapa dulu, anaknya bapaknya Malik, tak tahu mengapa cerai dia. Mati ke, dia janda mati laki ke, ataupun cerai hidup, wallahu a'lam, saya tak tahu ya. Tak terbaca pun. Tapi tu Anas bin Malik. Dia berhijrah bersama dengan Anas bin Malik itu, bersama dengan Rasulullah berhijrah juga. Jadi lepas itu diserahkannya Anas bin Malik itu kepada Rasulullah ya. Itu dia. Anas bin Malik itu dia. Qala la khuddi. Tak nampak nanti tiap. Mata ni 18 tahun punya mata ni. Ini boleh nampak. Baris tak nampak. La uhaddisannakum. Betul? La uhaddisannakum hadisan la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min asyratil sa'ati an yaqillal ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara al-zina wa taksarun nisa'u wa yaqilla ar-rijalu hatta yakunu li hamsina ro'atan al-qayyimul wahid itu cakap Arabnya. Macam apa tu gagak-gagak untuk orang tengok ya? Kalau hafal senang lah, minta hafal. Cakap Melayu apa? Akan aku ceritakan kepada kamu. Nabi ngapa ni tak? Yang meriwayat itu Anas bin Malik. Oleh kerana dia menjadi hadam kepada Nabi, dia tak pernah lekang dengan Nabi. Kemana ada Nabi, adalah dia. Jadi dia telah dapat meriwayatkan beberapa ratus ribu hadis itu. Ya? Itu Anas bin Malik. Banyak pernah ada dia hafal. Ya? Kan dia tak pernah lekang dengan Nabi. Kemana aja Nabi, adalah dia. Bawa bagnya lah, bawa kasurnya lah, macam-macam bawa. Ya? Dia menjadi hadam kepada Nabi. Jadi dia terlalu banyak merawikan hadis. Daripada Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha dengan dia, berkata, akan aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya. Orang lain tak tahu, aku seorang yang tahu. Dia pernah cerita dengan aku seorang je, orang lain tak ada. Yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Lepas ni tak ada siapa yang cakap dalam ceritanya, aku je. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu. Ilmu makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Ya. Terus apa ilmu yang asas-asas banyak kurang?
Nah, banyak orang ilmu baca Quran, bawa ramai yang handal baca Quran. Dah makin lama makin kurang. Kadang-kadang wakaf dengan wasal pun tak dicampur aduknya. Tak entah kira. Baca Fatihah kadang bismillah tak betul. Bismillahirrahmanirrahim tak betul, itu bunyi macam betul. Pada lam tu ada tak sabdu? Mesti bismillah, bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Milah tu nama orang. Tahu ke tuan-tuan dan puan? Milah tu nama orang. Jamilah, Kamilah. Nyaut milah itu baru je. Jadi nak sebut bismillah. Ada sabdu situ. Lagi banyak Allah Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Kecuali terutama kalau dia sembahyang zuhur. Tak berbunyi. Tak kuat bunyi. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Wasal pun tidak, wakaf pun tidak. Kalau nak wasal, nak wakaf lah. Serupa orang tahlil juga. Pergi rumah orang tahlil tu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bunyi macam betul, tapi tak betul. Wasal pun tidak, wakaf pun tidak. Patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahus samad. Tarik nafas. Kalau wakaf kena tarik nafas. Faham ke ni tuan-tuan? Bila berhenti kena tarik nafas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dah. Kalau orang dulu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wasal pindah, wakaf pindah. Kalau bunyi itulah orang tahlil, di rumah orang tahlil, Nabi kena seminyak aja. Pahala apa tak dapat. Macam-macam. Kadang-kadang tahiyat. Tahiyat akhir itu wajib tau, hukumnya rukun. Rukun qauli. Yang ketiga ialah membaca tahiyat akhir. Berapa ramai orang yang salah baca tahiyat akhir? At-tahiyyah, at-tahiyyah. Katanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Satu ta, satu ta. Thayyibatu lillah. Tu lillah. Mat arif sukun. Dia boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Tapi yang ramainya Thayyibatu lillah. Lillah aja. Tak ada 2 harakat pun. Patutnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Yang ini lagi ramai orang salah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu betul. Yang salahnya apa? Assalamu alayka. Ka tu macam ada alif. Macam alif hidup. Alif tu ada dalam tulisan, tapi alif tu hidup, bukannya dia mati. Ini seolah-olah dia kaf alif dia cakap 2 harakat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka tu 2 harakat. Tak betul tu. Salah. Dengar ke dalam ni. Kalau nak sembahyang isyak macam mana? Ka tu jangan panjang. Pendek aja. Assalamu alayka ay. Faham? Ka ay. Yang ka ay. Tak ada. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka tu pendek aja. Ada bangkangan. Ada orang nak bangkang. Ka tu panjang ke pendek? Sekali lagi. One more time. Ka tu panjang ke pendek? Pendek. Kaf di atas kaf. Bukan kaf alif di atas kaf. Kalau di atas kaf tu dia 2 harakat. Ini assalamu alayka ay. Tambah ay cepat. Jangan assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu kaf tu macam 2 harakat. Salah tu. Itu yang ramai orang melakukannya ya. Nak berdoa apa juga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Patut nak wakaf, nak wasal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ilmu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Ya. Lebih ilmu Al-Quran tu kurang. Ma'rifat sukun main langgar aja. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Qadir aja.
patutnya qadir. Ya. Mad arid sukun. Boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Itu ayat pun begitu juga. Assalamualaikum ayyuhan nabi tadi ya. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Betul Allah. Dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tak betul? Ada tak orang sebut macam tu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tak? Tak betul tu. Dia betul asyhadu an la ilaha illallah. 2 harakat dan komanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib tu. Kerana dia rukun dalam sembahyang. Tapi ramai orang main langgar je. Lain kalau yang panjang-panjang tu dah tentu je langgar saja. Macam Al-Faham Tazil tu. Langgar panjang je. Ikhfa dia langgar. Tak sebut. Ma'ari disukun langgar je. Main lajak gitu aja. Wajibul Qunnah langgar je. Tak ada dengung langsung. Dan sebagainya. Baca Quran mesti baca betul-betul tuan-tuan dan puan-puan. Allah nyuruh ni, bukan Haji Ibrahim nyuruh. Apa kata Allah? Warattilil Quran tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Lain tak apa? Selawat tak apa? Ada kitab tu kalau menunggu tu. Ada kitab mati. Kalau selawat tak ada berdosa. Harus. Walaupun panjang dipendekkan, dipanjangkan. Karena dia dianggap sebagai hiburan dalam Islam. Tak apa. Nak selawat. Sallallahu ala Muhammad. Ada tak bunyi tu? Ada tak selawat bunyi tu? Tak apa. Buatlah, tak apa. Tak ada berdosa. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang lam tu. Padahal lam mim datang lam ke datang lam? Mana panjang? Panjang ke pendek lam tu? Pendek. Tapi tak apa. Selawat tak apa. Berjanji pun tak apa. Salah baca tak apa. Yang panjang pendek panjang tak apa. Tapi Quran tak boleh. Walaupun dalam doa. Nak berdoa tu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kadang a'udzubillah tak betul. Apa au? Au tu kucing. Satu a satu u. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ilmu makin lama makin kurang, Korbannya lagi teruk. Siapa duduk daerah Kampung Gajah dia tahu dah. Korbannya Kampung Gajah. Dulunya lah teruk. Tak ada ikut tajuk langsung. Ada kau orang dekat Kampung Gajah ni? Marah pula dengan ngata kampung dia. Ini kampung saya juga. Langsung tak ikut tajuk langsung. No, minallah no horejo holeko hobero. Apa kan benda ni? No rejo holeko bero tu benda ni. Yang sebenarnya narju kubro. Narju tu besarlah harapan kami. Kubro tu besar. Narju tu harapan. Harapan kami kubro besar benar. Tapi dapat orang mana? No horejo holeko hobero. Tak apa, tak ada dosa ya. Marhaban lagi teruk. Marhaban pun teruk juga. Yalah. Sini tak tahu marhaban kan? Ada tak marhaban orang naik goyang dan marhaban tak? Dia punya lah harunya. Tadi kau tajuk langsung. Ada cek tu guru marhaban ni. Tak ada. Pakar-pakar marhaban tak ada. Cek banyak itu. Punya lah teruk. Mar. Pada mar tu panjang ke pendek patutnya? Mar tu panjang ke pendek? Pendek aja. Tapi dapat orang marhaban tak? Marhaban. Ya ha. No ada ha apa begitu? Ya ha. No pada ya nur. Ya ha. No. Rohul. Ada rohul begini. Rohul. Tak apa. Harus hukumnya. Ada kitab tu. Boleh baca secara selikin dalam kitab tu. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjang. Quran no way. Mesti baca ikut hukumnya.
Yang panjang mesti dipanjangkan, yang pendek mesti dipendekkan. Yang dengung mesti didengungkan, yang tak dengung jangan didengungkan. Kadang-kadang sakit telinga dengungnya. Yang patut dengung tak dengung. Ammal ladzi wajibul ghunna. Wajib dengung, tapi tak dengung. Ammal ladzi aja. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Jannatul dengung tu. Tapi tak dengung jannatul ma'wa aja. Nuzulan bima dengung lagi. Itu makin lama makin kurang ilmu ya. Akan aku ceritakan apa? Kata Nabi tadi apa? Aku mendengar Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat ialah sedikit ilmu. Ilmu makin lama makin kurang. Ya. Kesudahannya nak jadi imam tak ada. Baca Quran tak tahu. Nak sembahyang tak tahu. Kesudahannya akhir sekali Quran pun tak ada siapa yang baca. Masa itulah Allah perintahkan supaya ditiup sangkakala. Tak ada sebut Quran walaupun sepatah pun tak ada. Orang masih cerita hari dunia aja. Tak ada langsung nak orang yang membaca Quran. Tu nak baca sebut pun tak ada. Masjid kosong. Sekarang ni banyak lagi. Sekarang ni ramai ada orang yang baca Quran ya. Sekolah tahfiz banyak lagi. Di Tanah Sekah ada. Di mana? Di apa Goping ada. Itu sekolah tahfiz banyak-banyak lagi. Di kampung ada ya. Di Menau ada lagi. Tapi akan datang. Makin kurang ilmu. Banyak kejahilan. Jahil yang banyak. Yang banyak tu jahil. Udahlah jahil. Sombong pula tu. Bodoh sombong. Ngaji tak ada. Orang ngaji tak siap. Bila orang ngaji tak duit tu, tak ada orang ngikut pun ya. Tak ada orang yang ngikutnya. Orang ngaji tak duit tu. Mula-mula ramai. Itulah suruh baca seorang-seorang, udah makin kurang. Dah tak ada orang nak ngaji lagi dah. Sini tak tahu saya. Ada tak? Ada tak kelas tajwid sini? Ada. Tak ada. Dah tak ada. Padahal tajwid itu salah satu hukum yang mesti kita pelajari. Kita baca Quran tu mesti tahu ya. Tak ada. Ya. Lagi apa? Kejahilan yang banyak. Berlaku banyak perzinaan. Berzina tu dah macam tak berdosa. Ya, dah tak berdosa je. Ya, antara lelaki dan perempuan. Bila suka jalan. Duduk suka dudukan. Banyak tu ya. Bukan saja jangan tengok di kampung aja, tengok satu dunia. Perzinaan dah biasa je. Ada negara-negara yang menghalalkan adultery, menghalalkan apa? Adultery tu apa? Perzinaan lah antara lelaki dan perempuan. Itu namanya adultery, cakap orang putih. Artinya perhubungan antara lelaki dan perempuan tanpa nikah. Suka jalan. Itu yang berlaku akhir zaman. Tanda-tanda itu. Ramai kaum perempuan beramai. Dan sedikit kaum lelaki. Lelaki sikit, perempuan ramai. Sehingga nantinya seorang lelaki akan mengurus 50 orang perempuan. Itu akhir gitu ya. Seorang lelaki dia menjadi suami kepada 50 orang perempuan. Dia menguruskan 50 orang perempuan. Siapa nak bini 50 orang angkat tangan. Tunggu akhir zaman tu. Ya, walaupun dah tua ganyut, dah tua bangkai. Saya 50 orang bini tau. Mudah-mudahan saya tak ada lagi ketika tu ya. Sampai teringin nak kata. Itu akhir zaman. Seorang lelaki 50 orang perempuan. Zina dah tentu je lah. Tak kira-kira. Suka sama suka jalan. Seorang jalan. Berlaku di mana-mana. Pakaian pun makin lama makin kurang. Sampai ada kawasan-kawasannya di Eropah tu. Kawasan untuk tak boleh berpakaian. Kawasan telanjang. Ya. Di Eropah tu lah. Di Eropah, terutamanya di Eropah Barat. Switzerland, Sweden, Denmark, Perancis. Itu di Eropah ya. Belgium. Mereka ada satu kawasan yang dipanggil Nudist Colony. Nudist, Nudist. Berarti apa? Telanjang.
kawasan telanjang. Tak boleh berpakaian. Lelaki dan perempuan jalan sana pakai telanjang je tau. Begitu juga di Jepun memang dah ada. Dia nak merosak keasian dia. Itu dia keadaan yang berlaku di akhir zaman ya. Dekat. Jadi makin lama makin jauh dengan Islam. Makin lama makin jauh daripada Islam. Makin lama makin jauh daripada mengamalkan Islam. Itu hadis ni, hadis Muslim, Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari itu bukan nama dia Ahmad bin Ismail. Tapi dia menggelarkan diri dia Imam Bukhari. Kenapa? Dia asal daripada satu bandar namanya Bukhara. Bukhara itu satu bandar di Afghanistan. Sebelum kita Imam Bukhari. Muslim orang Iran, bukan orang Arab, ya, orang Iran. Namanya Muslim tu. Baik keterangannya. Tengok keterangan. Tak? Cukup masa ni. Dah bunyi belum? Belum lagi. Kita baca keterangannya. Sikit lagi je. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa di antara tanda hampirnya kiamat ialah dah bunyi. Kita habis je. Baca je tak terang ya. Di antara hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama, banyak kejahilan, banyak berlaku perzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum perempuan. Ni orang dah faham tak sekarang dah tahu ya. Statistik itu artinya perangkaan ya. Orang dah kaji berapa orang itu namanya statistik. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan adalah lebih ramai daripada jumlah kaum lelaki. Di mana-mana pun itu. Ya. Di Malaysia ke, di China ke, di India ke, di mana-mana pun perempuan mengatasi bilangannya daripada lelaki. Di setengah negara terdapat nisbah bagi bilangan setiap lelaki berbanding dengan 11 wanita. Ya, 11 orang perempuan, seorang lelaki. Itu sudah ada dah. Tapi belum sampai ke puncak lagi. Puncaknya seorang lelaki, berapa orang perempuan? Berapa orang perempuan? 50. Ini sekarang nak menuju ke arah itu tu. So setiap lelaki berbanding dengan 11 wanita. 1:11. Dan kalau kita meneliti di merata tempat, mana-mana kalau lalu pergi luar negara, mana-mana ya, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan adalah lebih banyak dari lelaki. Menurut Imam Ibn Hajar, sahabat Nabi Ibn Hajar ya, Al-Haytami, sebab bilangan perempuan lebih ramai dari kaum lelaki adalah akibat dari peperangan. Ya, peperangan. Macam sekarang ni, perang di Gaza tu, apa mati? 13,000 mati dah. Kebanyakannya kanak-kanak dan wanita-wanita. Itu dah banyaknya peperangan. Bukan lama pula, berapa lama dah perang? Sudah 13,000 mati. Itu orang Palestin yang mati tu. Orang Israel tak beri bilangannya, tapi ramai juga. Dan peperangan yang berlaku kerana yang banyak terbunuh dalam peperangan ialah kaum lelaki, bukannya perempuan. Orang perempuan selalunya dia tak ikut dalam peperangan. Yang jadi yang mati lelaki lah. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebanyakan yang lahir di dunia ini adalah perempuan. Yang lahir perempuan, lahir perempuan. Cucu saya 4 orang perempuan semua. Tak ada lelaki pun. Semua perempuan. Kalau ada lagi tu mungkin perempuan juga. Cucu saya ada yang tu ada lelaki, yang seorang lagi tu. Itu ada lelaki. Jadi banyak perempuan. Sedikit sekali dari kalangan lelaki ya. Tak ada. Yang banyaknya perempuan, lahir perempuan. Okey. Hadis yang ke-20 itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Hamba menjadi tuan dan terbinanya banyak bangunan yang mencakar langit. Itu akan datang kita baca insya-Allah. Hadis yang ke-20 ya. Alright. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? Kalau saya
boleh terima, saya terima lah. Kalau dia ada dalil-dalil yang boleh membangkang ni, boleh kita terima. Nah, tak ada. Kalau tak ada, lagi satu perkara. Ada siapa-siapa nak tanya, has anybody got any problem to ask? No problem. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Surau Al-Amin, Taman Sejahtera Kampung, ya. Dapat murid-murid yang pandai-pandai. Bila dalam pengajian macam ni, yang dapat belaka, murid-murid itu pandai. Kalau semua tak dapat, lepas belajar tak dapat, itu bukan murid tak pandai. Itu kenapa? Kerana cikgunya tak pandai ngajar. Ya. Kalau tak dapat, maknanya cikgunya tak pandai ngajar. Ustaznya tak pandai ngajar. Jadi ini sekarang ni, bukan kerana cikgunya pandai ngajar. Kenapa? Kerana murid-muridnya pandai-pandai belaka. Asal dia ajar dapat, Cikgu tak dapat apa-apa. Itu payahnya di cikgu ni tau. Dia tak ada dapat kredit, tak ada dapat apa? Ganjarannya tak dapat. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Dan lagi sekali saya minta maaf kalau ada yang tersalah dan tersilap bacaan dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertumbuhan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat